إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عامة كافة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah sama-sama kita akan melihat pada hadis yang ketujuh dalam kitab Mustikah Hadis, bab yang ketiga, iaitu agama yang diredai Allah ialah Islam. Mudah-mudahan Allah taala akan mendidik serta memberi kefahaman kepada kita, apatah lagi di akhir zaman ini bermacam-macam golongan yang berpecah belah, yang terdiri daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada pada jalan yang lurus, iaitu jalan ikutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita akan diterima oleh Allah di akhirat kelak. Baik, hadis yang ketujuh ini berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekalian umatku akan masuk syurga kecuali orang yang enggan. Sahabat-sahabat baginda bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Baginda menjawab, sesiapa yang taat kepadaku akan masuk syurga, dan sesiapa yang durhaka kepadaku maka sesungguhnya ia telah enggan. Baik, agama yang diredai Allah ialah Islam. Agama maknanya ialah undang-undang dan cara hidup yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk manusia mendapat dengan sebabnya nikmat yang sebenar dan kebahagiaan yang kekal. Itu pengertian agama. Jadi jangan kita cuba kata semua agama sama. Dari segi perkataan samalah, A-A-G-A-G-A, M-A agama. Tapi jangan cuba-cuba kita kata Allah semua agama sama. Jangan main-main. Sebab tu orang macam tu dia sanggup program kongsi raya, dia sanggup lah. Lamai kerja-kerja macam bid'ah tu macam tu lah, kongsi raya. Kalau sepakat-pakat kita buat lorong kita ni tak apa. Mari kita share, kita kongsi duit buat program raya, tak apa. Ni kongsi raya hak lain tu. Raya Cina Hindu kan tu. Tu jangan main. Kita puasa dalam bulan Ramadan nak dapat berkat daripada Allah, taraf orang-orang yang bertakwa.
Kata kita pandai-pandai kongsi raya, jangan buat main. Jadi agama tak sama. Cuma boleh kita katakan sikit bahawa semua agama ajak buat baik. No? Itu agama apa semua ajak buat baik. Betul tak? Tapi pengamalan tak sama. Agama Kristian, agama Yahudi, mereka pun tahu agama Samawi, tapi tak sama nak dikata dengan Islam. Yang disebut agama ni yang diridai Allah, iaitu Islam. Kalau kata agama hak lain pun ajak baik, kita ada. Cuma yang tu kita lebak sikit, tapi tidak diridai oleh Allah. Ini kena faham. Jadi kita orang yang ada akal, kita kena berfikir apa-apa yang Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Jangan berfikir tentang zat Allah, tak pergi jadi wayar putih. Kita fikir bab lain, tak boleh fikir tentang kejadian Allah. InsyaAllah selamat kita. Jangan duk pandai-pandai fikir Allah Ta'ala duk tak mana. Sembayang lama dah, duk serenda setiap kali sembayang tak jumpa Allah Ta'ala pun. Yang tu jangan duk fikir. Fikir tentang apa yang Allah Ta'ala cipta. Cuba duk saja-saja fikir padi yang Allah Ta'ala bagi jadi kecil ya. Sebiji padi sekarang besar mana, kecil saja. Tapi kenapa nak kutip padi tu, manusia cipta mesin padi besar. Kita pun tak mampu nak angkat. Tapi buah nyuk pokok duduk atas, jatuh atas kepala orang boleh mati. Tapi mesin dia kecil ya. No? Kita boleh angkat mesin padi. Mesin nyuk, mesin kelapa, tapi try pergi angkat mesin padi. Padi kecil saja. Tapi manusia mereka cipta kena buat besar kerana dia banyak. Fikir yang tu no. Bila kita fikir cara orang kampung no. Bila kata no tu makna kata dia boleh fikir tu. No. Dah betul no pula. Terus tu pun kita tak mampu untuk berfikir. Tapi kebanyakan kita manusia banyak nak hidup selesa tanpa berurusan kita berfikir hak-hak ciptaan Allah. Tambahlah musim panas, dia kata alangkah sedapnya bila air strawberry ataupun air ros merah dicampur dengan aiskrim soda, ditambah beberapa ketul ais, maka ditegur kurang enak, tetapi dicampur dengan asam kol 2-3 biji. Bini panggil tak menyut lah. Waktu saat macam tu, tuan-tuan balik buat. Saya sembang, saya buat. No? Air strawberry campur dengan aiskrim soda, lepas tu buah asam kol. Mereka pasal kalau pening, saya pening dulu, tapi tak pening. Homeboy dia teguk kata sedap sungguh. Tu makna nikmat tu. Nikmat terangkung saja. Tapi yang nak rasa nikmat yang sebenar-benarnya adalah di akhirat kelak. Makna kita hidup di dunia ni, dia suruh fikir apa-apa yang Allah Ta'ala cipta, fikir. Kemudian mudah-mudahan menambahkan keimanan kita kepada Allah, bahawa yang kita fikir pun tidak mampu untuk kita menciptanya, apatah lagi sang pencipta maha hebat, maha bijaksana dan sebagainya. Baik, itu disebut dari segi makna dia yang ringkas. Agama ialah undang-undang dan cara hidup yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang beragama pasti dia ikut undang-undang ni. Sedikit tidak dia akan ikut. Sekurang-kurangnya orang Islam yang tak sembahyang, orang Islam yang tak puasa, tapi soal nikah kahwin dia ikut juga. Percaya tak tuan-tuan? Akikah dia ikut. Orang buat kambing, dia buat gajah terus. Dia tak sembahyang. Aku tak sembahyang dah ni, aku buat gajah senang. No? Buat rebau 3 ekor. Anak 3 orang buat kau, 3 ekor dia buat. Orang kata bagus. Hang bagus buat kekah. Yang ni lah anak kita. Sembahyang tidak. Sekurang-kurang dia berada juga pada landasan agama. Sembahyang tidak, puasa pun ikut dana. Jadi soal agama ialah orang yang berada di dalam undang-undang Allah Ta'ala. Bila berbicara soal undang ni memang mudah, tapi nak buat bukan main. Ada yang payah, ada yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Soal kerja kita boleh buat 12 jam kita boleh kerja. Orang tak mai, kita ganti lagi tambah 12 jam, 24 jam. Bekerja 24 jam. Tapi bila kita tak urusan agama, minta maaf aku kerja. Makna dia kerja tu kita boleh buat, tapi urusan
berkaitan tentang agama, sukar untuk kita berkata ya, mesti ada alasan dan sebagainya. Jadi sebab apa kita hidup beragama ni? Untuk manusia mendapat dengan sebabnya. Sebab apa? Sebab kita hidup dalam soal beragama tadi, nikmat yang sebenar dan kebahagiaan yang kekal. Orang yang ada agama lah, dia akan merasa bila dapat rezeki, dia bersyukur. Tuan-tuan jangan fikir kita duduk dalam kubur selesa. Orang masuk kubur ni banyak yang tak terlepas dihimpit oleh kubur. Kerana apa? Salah satu di antara kita lupa bersyukur pada Allah. Jangan main. Kita lupa bersyukur, maka bumi dah berjanji dah. Dulu hang jalan atas belakang aku tak apa. Oi, makan pun tak bersyukur. Dapat pakaian baru tak bersyukur. Dapat isteri baru tak bersyukur. Dapat apa-apa kebaikan tak bersyukur pada Allah. Ingat, hang mati ni akan ku himpit hang. Maka kita nak terlepas ni salah satu daripada azab kubur, bersyukurlah kita. Semula daripada kita bangun tidur, apa rezeki yang kita dapat, bersyukur. Maka kenapa doa-doa tu? Bangkit doa, bangkit mayang, bangkit subuh. Nak mayang subuh, hafal doa bangkit tidur. Boleh hafal apa ni? Saya kita test sebelum keluar daripada sana. Seorang demi seorang. Tak boleh hembah. Doa bangkit tidur, apa dia? No? Doa makan, doa nak tidur pula, apa dia? Oi, payah duduk dalam Islam. Semua nak kena doa mampu, tak boleh buat apa. Tapi kalau biasa, benda tu akan mendapat nikmat yang sebenar. Di mana nikmat? Cuba ketika kita lapar, kita makan nasi, bubuh minyak lauk, kemudian ikan tambang kering sekok, 3 pinggan cerah, dijamin cerah ketika lapar. Itulah dikatakan nikmat. Orang yang nikmat ketika kenyang, orang yang kenyang ketika disodorkan makanan, dia akan rasa tak nikmat dia? Tak. Itu salah satu nikmat kita rasa, Masya Allah, betapa lazat dan berzatnya makanan yang sabar ringkah, tetapi kerana ketika lapar kita boleh makan sekenyang-kenyangnya. Itu kata nikmat. Kita bersembahyang kepada Allah, kita dapat rasakan nikmat-nikmatnya, kemanisan, lazatnya bersembahyang. Lazatnya orang yang beriman kepada Allah kerana atas dasar beragama. Orang yang tidak ada agama, senang bagi dia. Dia tidak ada kesempatan untuk hadir berjamaah, untuk mengaji, untuk berada dalam majlis taklim, majlis pengajian. Tidak ada kesempatan. Maka orang yang macam ni, a'udzubillahi min zalik, kita perlu ada pendekatan. Bagaimana mendekatkan diri kepada mereka? Terserah kepada budaya setempat. Kerana kita kena kesian kepada orang macam ni. Jangan kita menghukum. Kita biasanya bila orang ni hadir ke surau, bila ada segelintir manusia yang tidak hadir, dia cepat menghukum. Kalau mai makan kenduri kan, ni mai pun makan kenduri roh, depa tu nak bagi. Depa tak payah awak. Kau dah mai surau, tak payah panggil. Tu kita mudah menghukum. Sebenarnya kita dalam proses ini kena buat baik kepada siapa pun. Dia tak main surau, dia tu dia orang ni dia main surau. Dia tak main lah, tapi hang panggil lah orang tempat kita juga. Tu yang nak nampak kata orang mengaji. Kalau orang yang mengaji tapi tak buat yang tu, dia lebih teruk pada orang tak mengaji. Kalau kita mengaji, kita harap dada kita dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Tak kira lah siapa pun, tetapi penduduk masyarakat kita, itu salah satu cara kita berbaik kepada mereka. Jangan cepat menghukum. Ni kata depa tu tak pakai apa, surau tak nak main, nak pakai apa. Jangan. Kita kena ada rasa belas kasih kepada mereka, sentiasa berdoa dan buatlah kau-kau apa pun supaya mereka hampir kepada surau, kepada masjid, kepada majlis-majlis ilmu. Tetapi secara automatik dia akan main. Orang ni dia akan main masjid, dia akan main surau bila anak dia nak nikah, anak dia perempuan. Dia akan main mayang duduk belakang imam. Imam tak ada rokok, dia rokok dulu. Imam tak ada panggung, dia panggung dulu. Habis akad nikah, menapa tak main dah. Tunggu anak yang kedua nak nikah pula. Tu biasalah. Orang perasan benda macam ni. Orang mana abang perasan tu. Wah, anak dan nuri. Tu kan. Mana kata bukan kata tempat kita ya, tempat lain pun macam tu juga. Baik.
Islam, tadi agama, kemudian Islam dipakai dengan arti yang pertama, mematuhi segala perkara yang disampaikan dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang tersebut pada ayat 19 surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 19, sesungguhnya agama yang diridai Allah ialah Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Itu yang disebut sebagai Islam. Itu makna pertama Islam, mematuhi segala perkara yang disampaikan, yang diterangkan oleh Rasulullah. Suka ataupun tidak, kena buat benda ni. Mana kita suka, tapi kena buat. Bayangkanlah subuh kena mai, buat apa mai? Mana kita suka mai subuh, sejuk, nak kena bangkit, nak kena mandi pun dan sebagainya. Sesuatu pekerjaan yang begitu sukar. Sebab tu dia kata mendirikan solat. Aqimus solat, mendirikan solat. Mana kata mendiri, suatu kerja yang memerlukan daya usaha. Dia tak kata as-solah, tetapi aqimus solat, dirikanlah oleh kamu kan sembahyang. Mana berdiri, dalam arti kata kena buat kerja. Bangkit pagi, gosok gigi, kena gosok gigi nak main mayang. Ni trik gigi tu selepak tu, amin busuk hau, kena gosok gigi main. Nabi anjurkan, kalau tak jadi keberatan, setiap kali nak mayang gosok gigi. Nak kena gosok gigi, nak kena mandi, nak kena main masjid tu, oh benda susah. Tetapi Islam telah memberikan ganjaran yang hebat bagi orang-orang yang melakukan demikian, kerana atas dasar kepatuhan. Siapa yang tak buat tak dapatlah, rugilah. Tapi dia tetap manusia. Kok orang tak main mayang dia beruk ke? Tak, dia tetap menjadi manusia. Pekerjaan dia macam biasa. Bahkan orang yang tak ada surau, tak ada masjid, tak main mengaji, ganjaran dia berlipat ganda, retak makin menjadi-jadi. Betul tak? Aku tak main mengaji, tengok gaji naik, pangkat naik, maka makin sibuk. Tinggal bermain. Allah Ta'ala nak uji kita ni dengan sekelip mata ya. Ada seorang sahabat tu, dia cerita kawan dia dapat kerja sebulan naik pangkat, gaji bulan 40 ribu lah, sebulan. Tapi apa yang akibat yang dia dapat terima? Mengaji kena kurang. Pasal apa? Kerja sibuk, 40 ribu lebih gaji, takkan kerja relax kot, kena kerja lebih. Mengaji kurang seminggu sekali, kalau tidak boleh main tiap malam. Tapi bila dah gaji naik, pangkat naik, maka kerja terlibat. Tu Allah Ta'ala nak uji. Dia tak kira siapa nak uji pun. Kalau daripada susah manusia diuji ni dengan berbagai-bagai kesusahan, waktu itulah dia terpa dan menghampiri daripada Allah. Berzikir, istighfar. Orang susah memang macam tu, sebab ada hikmah dia, boleh ingat pada Allah. Naik basikal pun bismillahirrahmanirrahim, kayuh terpeleot, astaghfirullahalazim. Tapi bila kaya, start mutu tu boleh haram jadah. Tidak. Allah Ta'ala nak uji saat saja. Semasa miskin, semasa susah, Masya Allah, ingat ke Allah ni tak ada cerita lah bangkit mayang hajat lah puluh-puluh tahun. Bila kaya, orang main minta derma, hari ni baru minta no, aku dulu kaya susah lo, aku minta zakat waktu bagi. Dia mai dah, Allah Ta'ala nak uji saya. Iaitu bila kita berada dalam proses agama, insya-Allah kita akan berada pada aturan-aturan Allah dan juga Rasul, dan mematuhi segala perkara yang disampaikan oleh Rasulullah, suka ataupun tidak. Jadi kita fikir itu. Kemudian yang keduanya, pengertian Islam, hukum-hukum syarak dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang tersebut pada ayat 85 surah Ali Imran. Disebut sesiapa yang menurut jalan yang lain dari apa yang disyariatkan Allah sebagai agamanya, maka tidak sekali-kali akan diterima daripadanya. Orang yang ikut selain pada agama Islam tak boleh. Baik macam mana pun, kalau dia di luar daripada agama Islam, Allah Ta'ala takkan terima dia. Baik macam mana pun, memang baik. Baru 2-3 hari lepas berlaku kemalangan dekat Masjid Bergajah.
Masjid bergajam, market bergajam. Cina yang tolong orang Melayu kita. Dua lelaki bini naik motor tersedong macam mana tak? Terbabas. Merah menerang. Siapa yang tolong? Cina yang tolong. Dia keluar walkie-talkie dia, telefon Jepang dan sebagainya. Kita ada nombor telefon Jepang? Ada? Tak ada no. Komputer Pulau Batas ada? Tak ada. Ada? Siapa ada angkat tangan? Mana tahu kok berlaku kemalangan depan kita boleh telefon Jepang? Tak ada no. Yang ada nombor telefon dia. Pak mentua ada no. Pak mentua. Itu ada. Hak benda-benda lain tak penting bagi kita. Tapi nak abang kata kebaikan yang dilakukan oleh orang lain pada Islam mengatasi kebaikan daripada orang kita sendiri. Tapi takat di dunia lah. Di dunia Allah Ta'ala terimalah kebaikan dia. Tapi bila mati tak ada. Sebab mati dalam keadaan yang bukan Islam. Na'udzubillah min zalik. Kemudian makna yang ketiga Islam ialah agama yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut Islam. Kalau lain pada agama Islam, itu adalah agama yang bukan disampaikan oleh Rasulullah. Agama Buddha, agama Hindu, dan agama macam-macam lah. Nasrani, Yahudi itu dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Semuanya itu bila mana kehadiran Rasulullah tidak lagi diterima sebagai agama Allah. Karena sudah diputar-belitkan. Nasrani, Yahudi itulah agama samawi. Agama yang Allah Ta'ala turunkan dulu. Tapi dah dipesongkan oleh padri-padri, maka agama itu tidak diiktirafkan lagi. Sekarang ialah agama Islam. Dan agama Islam ni di saat-saat akhir, maka makin bercelahu mak kita. Sekiranya kita tidak berilmu, sekiranya kita tidak pakat main mengaji, dia makin celahu. Lah ada agama apa tahu hak tengok matahari tabik gitu kan. Dia memain. Dia boleh tabik ke matahari. Pakai niat. Dulu kita dengar bukan niat tak apa jugalah. Niat bulan Ramadan, niat malam tamak, niat malam terakhir. Berarti penuh puasa dia. Mula ngelah ya. Tu niat juga. Tapi kita kalau tak mengaji, payah. Sebab apa? Sebab peranan orang yang nak memesongkan akidah kita hari ni senang. Dunia hari ni sibuk. Ulama tasawuf dia buat kajian pada abad ke-11. Pada abad ke-11 ni nampaknya manusia terlalu tertumpu kepada dunia. Ulama tasawuf mengkaji ni abad ke-11 ni, mana manusia ni lebih tumpu pada dunia sehingga keakhiratannya itu dikurangkan. Kita pun macam tu juga. Kerja 8 jam. Ibadat kita berapa jam lah? Belah malam, letih dah, panas. Ni sebab ada aircon ni, lega lah mai. Kalau pergi tempat lain yang tak ada aircon, mampus. Kipas banyak, tapi angin tu duk pusing. Wang wing, kipas jenis merofak. Bunyi apa-apa terbang. Wang. Tapi duk hangat kau. Ni metang ni kena aircon lega. Tu nak abang kata, kalau kita kerja dunia kita boleh buat, akhirat ni kita jadi lembek, jadi lesu. Jadi sebab itu dalam soal kerja pun, kalau kita orang yang mengaji, insya-Allah kerja tu jadi berkat. Pasal apa? Aku nak keluar rumah ni cari rezekimu ya Allah, nak cari nafkah untuk aku dan isteri dan anak-anakku. Jadi ada ilmu. Kalau orang tak ada ilmu ni, dia pergi kerja pasal apa? Kerja cari duit ni. Tapi kalau kita ada ilmu, setiap kerja yang kita buat boleh menjadi ibadah. Kalau kita tak mengaji, ini menjadi masalah besar bagi kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis yang kita baca tadi mengandungi manusia wajib mematuhi satu undang-undang yang tertentu. Pertama, dia kata manusia dan undang-undang yang diwajibkan mematuhinya. Sebagaimana yang diketahui dan disaksikan bahawa segala jenis makhluk dalam alam kehidupan ini untuk kesempurnaan keadaan tak dapat tidak mematuhi undang-undang yang dikhaskan baginya. Maka manusia sebagai makhluk yang tersusun dari jasmani dan rohani
sudah tentu wajib mematuhi satu undang-undang yang khas untuk rohaninya, selain dari wajibnya mematuhi undang-undang jasmaninya. Undang-undang itu ialah Islam, yakni hukum-hukum syarak dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh utusan Tuhan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala yang maha bijaksana ni menyusun dan mengatur tiap-tiap lapisan makhluk tu ada undang-undang masing-masing. Sedari daripada planet-planet yang kita tak tahu ataupun kita tahu, semua dah Allah Ta'ala atur dah. Yang di sekeliling kita, makhluk-makhluk yang berada di sekitar kita, semua Allah Ta'ala atur. Dan ada batasan-batasan had-had bagi dia. Semut ada batasan hidup dia. Harimau, singa ada batasan hidup dia. Walaupun dari segi fitrah nampak dia ganas, tapi ukuran kawasan dia semua dia tahu. Cuba kata singa ni boleh mai rumah kita, mampu? Allah Ta'ala dah atur siap dah. Siapa makanan dia? Allah Ta'ala atur juga. Bila kita tengok tahu, Masya Allah ganasnya, tapi dah fitrah dia. Fitrah dia bila dia lapar, dia cari makan, kaedah dia menyerang binatang yang lemah daripada dia. Habis dia makan, dia tak serang dah. Dia duduk kenyang. Bila lapar, dia ligang pula. Itu undang-undang yang berlaku kepada binatang yang kita sebut sebagai binatang buas. Ikan, peraturan dia ada siap. Dia tak pergi duduk di rumah kita ada. Sebab peraturan dia, ikan tak boleh duduk atas darat. Maka dia duduk dalam laut. Dan Allah Ta'ala tentukan tiap-tiap suatu itu menurut kadar ketentuan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Itu hebatnya. Dan kita manusia berada juga pada batas-batas yang terdiri daripada rohani dan jasmani. Ada aturan agama dia. Kita hidup mengikut peraturan seperti manusia. Sebab itulah Al-Quran dia lebih makna mendalam, dia sebut insan. Insan ni nama istimewa. Kalau manusia sama semua, tapi banyak Allah Ta'ala juga sebut ya ayyuhal insan, wahai, disebut manusia yang makna dia cukup mendalam. Hati rohani dia pun elok, jasmani dia pun elok, disebut insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami jadikan manusia yang disebut sebagai insan sebaik-baik kejadian. Bukan kata baik dari segi jasmani, tapi dalaman juga dibekalkan dengan rohani, akal fikiran yang cukup hebat. Jadi cantiknya lagi manusia dengan apa? Dengan agama. Bayangkan Rasulullah mai, ada dia suruh kita buat jahat? Dah. Ada dia suruh kita benda tak elok? Dah. Ada dia melanggar hak-hak asasi manusia? Dah. Tetapi manusia selain daripada Islam lah yang banyak mengkritik akan Islam. Sembelih dia kata melanggar hak asasi binatang pula. Tak boleh. Bagi mereka mau hempuk pula pong. Ha, tu elok tu. Padahal dalam Islam itulah pembunuhan yang paling terbaik. Mematikan binatang dengan cara terbaik, itulah ia. Daripada mula orang yang nak sembelih itu asah pisau, bukan disuruh asah depan binatang, dia suruh asah tempat jauh. Bunyi pun jangan bagi binatang tu dengar. Kemudian nak sembelih pun sembelih jauh daripada kawan-kawan dia. Buat hadang, jangan bagi kawan-kawan dia tengok. Sembelihan menghadap kiblat dan biarkan darah keluar ke semuanya. Itu dia hebat yang dalam Islam. Tapi orang kafir kata, oh ni tak boleh, bunuh dengan kejam. Masya Allah. Inilah peranan orang-orang yang ingin mengkritik Islam, yang akhirnya mereka ini akan dihumban ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berpaksikan kepada agama, berkompaskan kepada Al-Quran dan hadis, maka aturan agama kita hidup dengan cantik. Cantiklah, sebab aturan agama ni dah Allah Ta'ala yang aturkan, bukan Nabi. Nabi kalau ikut ukur akal dia pun tak mampu, tapi terima wahyu daripada Allah. Nabi dia suruh taat pada dia, bukan taat nak suruh sembah dia. Taat kepada dia supaya ikut peraturan Allah yang paling atas, yang paling tinggi. Nabi pun tak mampu nak berfikir, tapi Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Rasul, ajar umat kamu macam ni, didik umat kamu macam ni.
supaya betul-betul berada atas landasan yang disebut sebagai insan. Itu yang kata hebatnya ciptaan Allah Ta'ala yang paling baik, iaitu terdiri daripada kalangan yang disebut sebagai manusia. Yang kedua, yang hadis ini mengajak kita supaya mengenal tentang kepatuhan yang sempurna dan ada balasannya. Tiap-tiap amal meliputi kepercayaan, tutur kata dan perbuatan, ada balasan yang sesuai dengannya, sama ada baik atau sebaliknya. Dan segala kesenangan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah hasil dari kepatuhan, yakni dalam agama Islam yang sempurna dalam mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang. Ini orang-orang yang berada dalam peraturan-peraturan agama Islam. Bayangkanlah tuan-tuan, kita bila kita main mengaji, apa yang kita dapat? Tak dapat apa. Kalau keluar lagi dapat elang 500-600 sonok, tapi tak ada apa. Bila main duk melangut sembang tak boleh. Nak mana boleh sembang? Betul tak? Kalau duk kedai kopi boleh. Hang kata aku jawab, hang kata aku jawab. Ni duk main mengaji mana boleh jawab? Saya seorang yang sembang, tuan-tuan tak boleh sembang. Tu main mengaji. Macam tu juga saya, kalau saya pergi mengaji pun, dengar orang mengaji pun mengajak, saya tak boleh sembang. Duklah cakung tu. Tak pergi mengantuk lah, tak pergi mengantuk. Biasalah kan? Tapi bila kita berada dalam majlis ni, ganjaran siap ditulis oleh Allah, mudah ataupun tidak. Pandangan agama ialah kemudahan, tawaran yang diberi oleh Allah. Main duduk saja dapat pahala. Esok Allah Ta'ala nak kaji, bukan Allah Ta'ala nak kaji, esok Allah Ta'ala nak bayar balik ke kita. Bukan kita bayar ke Allah, Allah bayar kat kita. No? Saya orang miskin akan masuk dulu daripada orang kaya. Sebab apa? Orang kaya ni banyak otak, nak kena hitung lama. Orang miskin tak ada otak, masuk syurga awal. No? Tapi kita ni tuan-tuan, akhir zaman ni kita akan menghadapi berbagai-bagai rintangan. Tanda-tanda kiamat pun banyak dah. Yang hadis Nabi SAW yang mafhumnya, satu sungai di belah Arab. Sungai apa? Ifrit. Akan kering dan akan timbul gunung emas. Gunung emas yang macam mana? Wallahu a'lam. Sebab banyak kiasan-kiasan dalam hadis Nabi SAW. Hanya banyak ulama-ulama yang menerangkan yang disebut sebagai gunung emas tu macam mana. Wallahu a'lam. No? Kemudian banyaklah tanda-tanda kiamat ni yang akan berlaku, yang kalau panjang umur kita akan berhadapan dengan benda tu. Sampailah saat-saat akhir, Dajjal akan mai kat kita. Dajjal akan turun, Dajjal akan keluar untuk menyesatkan umat-umat manusia yang beragama Islam. Jadi dalam soal Dajjal ni pun banyak persepsi. Ada yang kata mata tengah-tengah ni saja, ada yang mata dua ni saja. Hak tu yang buat orang pening kepala. Tapi kita bila kita main mengaji, apa yang kita harap? Ya Allah, berikanlah, didiklah aku dan fahamkanlah aku. Yang tu penting. Masalah Dajjal pun kita tak dapat nak ungkai dengan ketepatan, melainkan kita minta Allah bagilah kita faham dalam soal agama. Jangan main. Tu tak keluar lagi pohon yang bercakap-cakap. Ketika mana Yahudi berlindung di sebaliknya, batu-batu akan menyebut, wahai orang muslimin, di balik aku ada orang Yahudi, datang dan bunuhlah. Itu akan berlaku. Itu hadis Nabi SAW, hadis sahih. Kita fikir dengan gila pokok bercakap no? Tapi ingat, benda tu akan berlaku sebelum kiamat datang, sebelum kiamat sebenar-benarnya. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam soal agama ni kita mengaji betul-betul, dan benda yang akan nak merusingkan kita lagi apa dia? Bab fiqh. Bab fiqh ni lagi pening kepala, lagi kita mengaji lagi merusingkan kita.
Fiqh ni apa dia? Soal kerja buat dalam ibadat, tu fiqh. Kalau kita tak mengaji bab fiqh ni, kita kata hak benda bid'ah pun betul, hak tak bid'ah pun betul. Dulu era 80-an ada lagi tabuk beras kunyit dengan tim macam tabuk berung. Kita pun tak tahan bab apa. Batu sanding. Kalau benda-benda bid'ah, tapi alhamdulillah benda tu dah hilang. Tak main balik. Jadi satu benda yang bila tak ada benda tu, meriahnya tidak ada. Hari ni dah ada balik pelamin, kemudian siap dengan package DJ waktu mayang apa dia tak abang, dia buh lagu terus. Kok dia nak abang nanti kita mayang sak dah, sak gi kita buh lagu El Ramli, Selamat Pengantin Baru. Tu dia. Orang duk bang dia buh El Ramli, gonggang. Jadi benda-benda macam ni yang kadang-kadang kita anggap inilah yang dinamakan kenuri mengikut sunnah, padahal salah. Siapa yang ambil tu? Orang-orang masjid lebay tak kepala tak tinggal. Toto kenuri muah dia siap dengan lagu-lagu. Masa ngaji dia duduk depan anggur popok ke. Faham. Tapi bila kenuri buh lagu gonggang. Kita nak terkedah nasi pun tak boleh. Duk getak kepala duk tu. Gonggang speaker duk kat speaker. Ini memang jangan main. Kita banyak keliru dan menyatakan inilah orang ramai suka, dan kita pun kata tak apa. Orang ramai memang suka. Anak-anak remaja memang suka kenuri buh lagu gonggang. Bila lagi dia kata. Tapi ingat, kita telah menggadaikan maruah Islam. Kerana nak menjadikan benda ni orang lain suka, kita terpedaya, terpesong dengan benda-benda bid'ah ini. Na'udzubillah min zalik. Kita harap benda ni, kita main mengaji, Allah Ta'ala didik kita, Allah Ta'ala bagi faham kita. Bukan senang nak pergi faham dalam agama. Akhir zaman pun Nabi kita macam-macam. Perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang, kepala seperti mana bonggol unta. No? Oleh hadis Nabi ada yang mafhumnya seperti bonggol unta. Tahu bonggol unta belakang? Lah ni berlaku dah. Dia bersanggui, pakai tudung tapi sanggui bagi congek atas. Haram hukum dia. Tak masuk juga. Masuk neraka Nabi kita. Kadang buh rambut palsu nak bagi bonggol. Nabi ibaratkan seperti bonggol unta. Na'udzubillah min zalik. Yang setengah dia buat macam topi, bila pakai tudung nampak congek atas ni. Jangan main. Nabi dah habak dah. Padahal Nabi kan tahu. Tapi Allah Ta'ala ilhamkan kepada Rasulullah sampaikan kepada kita. Nampak tak? Hari ni kalau kita tak mengaji, kita tak faham. Ada lagi daripada hadis yang diriwayatkan oleh, kalau tak salah, Abu Hurairah. Dia kata akan lahir, akan timbul banyaknya rumah-rumah syaitan, rumah-rumah setan. Sahabat tanya apa dia rumah-rumah setan ni? Dia jawab, aku tak tahu, aku tak boleh jawab, dan aku tak mau jawab. Lebih kurang itu. Tapi ada kenderaan syaitan. Yang tu dia kata, sahabat kata dia pernah tengok. Pasal apa? Ada sahabat yang membawa naik unta, kemudian ada sekok lagi unta, dan unta itu bila mereka berjalan jumpa orang yang kenderaan tidak ada, tapi dia tak tumpangkan kenderaan tu. Itu adalah kenderaan syaitan. Tentuan kita kira rumah kita ada berapa biji kereta. Walaupun kita kata dia keperluan, tapi ingat, takut ia menjadi kenderaan syaitan. Kemudian rumah-rumah syaitan ni apa? Berlaku dah hari ni. Kita beli siap dah rumah untuk anak kita. Berapa tahun dia nak kita nak nikah Ada, mana nak tahu? Tak 7-8 tahun. Nak bagi sewa pun tak, biar macam tu lah. Itulah rumah syaitan. Tuan-tuan, terkejut bila dengar kita baca tu, Masya Allah, sudah ada tersedia rumah-rumah syaitan. Bukan tak boleh beli, bagi sewa, bagi orang guna pakai, buat kerja baik, tak apa. Tapi beli ni semata-mata nak simpan, buat rumah transit, 5-6 bulan kali baru balik. Itu adalah rumah syaitan. Na'udzubillah min zalik. Rumah yang kosong, rumah itu sangat disukai oleh syaitan. Mereka lah akan mendiaminya. Jadi jangan main-main,
Kemudian disebut lagi oleh kerana itu, oleh kerana kesenangan dan kebahagiaan sejati hanya terdapat di akhirat. Di dunia memang kita sengsara lah sikit. Nak pergi main Jumaat hari ni pun, Masya Allah, orang panas. Motor pula kosen kulit. Duduk melompat. Tadi baru dengar khutbah ni, motor duduk tengah panas, melompat kena bungkuk hangat. Jangan main. Tu yang pi awal tu duduk depan kipas tak apa. Duduk depan kipas lena pula. Dia ada dua benda, ada tiang dengan kipas. Tu bahaya. Dia pergi duduk tiang kat dia ni bagus ya. Rupanya lena. Kipas duduk telah kat dia tu. Bagus ni. Patut kawan dia terpa pi awal kan. Ada pasal. Jadi benda-benda macam ni, kesengsaraan kita akan merasai benda ni. Nak buat ibadat memang dia perlukan kepada pengorbanan. Kerja apa pun kena ada pengorbanan. Tambah lagi kita ada anak bini, kena korban semua tu. Korban masa, tenaga, sabar. Ingat senang kita hidup dengan ajak macam anak ayam. Ayam tak apa, habis besar tinggal lari pergi kat mak dia, lari tinggal mak pak dia. Kita dah, kita kena simpan anak kita elok sampai akhir hayat kita. Sebab tu ada setengah orang dia kata, aku anakku 5 orang, kalau seorang 2 pergi sekolah agama pun jadi loh, pasal apa dia fikir macam tu? Kita kalau 2 orang pergi sekolah agama pun jadi 3 orang, 3 orang pergi sekolah biasa. Pasal apa fikir macam tu? Kita sebagai bapa kena sayang kepada mereka. Kalau semua kita nak, semua bagi reti agama, bukan 2-3 orang reti agama, hak lain dah. Masya Allah. Kenapa kita berfikir macam tu? Semua kita bagi orang ni, anak-anak kita kena reti tentang soal agama. Takkan 2 orang kita nak bagi reti agama, hak lain kapai-kapai. Masya Allah. Zalimnya kita. Kita ingat kita tak zalim, kita bagi makan semua, pakaian semua cukup. Rupanya kita zalim pada diri kita dan anak-anak kita zalim. Kita tak bagi pendidikan yang sewajar, yang sepatutnya, yang Islam suruh bagi. Kita nak kenal kebahagiaan hakikat dia yang sejati, yakni di akhirat. Yang itulah kita kena taruh dalam-dalam tentang pendidikan Islam dan pengamalan Islam. Dengan memang itu. Ni anak kita arif bab-bab dunia ya, jangan buat itu. Ariflah tentang akhirat. Dan orang kita pun satu, kalau ngaji kuliah agama nak dapat kerja apa? Anakku ngaji kuliah agama isu nak kerja apa? Ya aku tak apa yakin. Tu dia. Bila dia tak yakin itu, dia tak yakin Allah. Tu senang jawab dia. Kita kena ajak anak-anak kita agama. Esok dia retilah cari kerja apa pun. Orang gila pun tahu reti cari makan, betul tak? Dia pergi kedai makan. Syarat dia apa? Tunjuk bahasa syarat. Senang lah. Tak kira orang bagi makan. Try tengok kita buat gila habis nak. Kita buat ni. Orang bagi. Tapi syarat membuat macam orang gila. Itu makna kata orang gila pun dapat rezeki. Tambah orang yang cerdik, orang yang berakal, orang yang mengaji. Takkan dia tak reti nak fikir. Takkan dia tak fikir. Tang nu mahal, kita pergi cari tang murah. Kalau tahu hak murah lagi, pergi cari hak murah lagi. Itu mana kata orang yang berakal. Tapi kalau ada duit banyak, tak apa, belilah macam mana pun. Tapi orang yang berakal, kita kena serah pada Allah Ta'ala. Bagi asuhan yang sewajarnya kepada anak-anak kita. Soal-soal agama. Tanamkan dalam jiwa kita, aku nak bagi anak-anakku kenal Allah dan Rasul. Soal dunia ni senang saja. Bukannya susah pun. Senang ni. Kita hidup nak apa? Nak makan. Itulah. Kalau tak nak makan, nak hidup macam mana? Nak makan, cari kerja yang boleh cari. Kita buat makanan untuk kehidupan kita. Nak selesa di mana? Selesa di akhirat. Kalau ikut dunia, saya pun mau. Saya nak pergi kerja di Brunei. Mau dapat gaji dolar-dolar Brunei. Nah, balik wah-wah ni. Tapi kita fikir, takat mana kita nak kaya? Kaya-kaya pun mati kan buat apa pun. Kain kapan yang tu Kalau Cina lepas lain, beli kubur 25,000. Kubur saja. Kemudian kubur boleh jual pula.
Ni saya beli kubur ni 25 buah nak beli ya. Okey, saya jual 30,000. Ambil. Boleh jual. Kita orang Islam tak apa. Tu pun baiklah orang wakaf. No? Ni orang taman ni kalau mati buah tahu tak? Kubur tahu tak? Hah? Bintang Tunggal? Belah sana no? Kampung. Oh, Bintang Tunggal. Saya biar orang Bintang Tunggal bagi. Kalau dia minta duit mampu. Ha? Dalam 7 kaki, lebar 4 kaki orang. Bagi ya tengah 2,000. Ha jenah. Tak ada mati. Tak ada mati. Labak tu siap tak ada mati. Sat lu. Ha. Senang orang Islam. Bila dah mati 4 perkara ni segerakan. Mandikan, kapankan, sembahyang dan simpan. 4 perkara cukup mudah Islam aja. Tapi kalau Cina, Hindu, kena tahu seminggu. Masa duk jaga dia pun main judi, makan, minum, semua buang duit. Tu tak kira nak buat kapal, buat kereta mainan, nak bakar, nak pergi hantar ada lagi. Semua ribu-ribu. Campur dengan long lagi. Payah. Islam cukup mudah. Tak ada long Buh liang Depa dengan long nak pergi bakar, kalau kaya long mahal lagi. Tuan-tuan kalau tak ada kerja sangat, buat link dengan toke long. No? Dah sungguh saya buat kerja link dengan toke yang buat long tu, tang mana tuan-tuan tengok Cina mati, kontak dia. Kalau toke tu bermurah hati 300. No? Tergantung pada toke, ada 250, ada 300. Telefon okey ya, ini ada orang mati seorang mana? Bang Jaya. Dia bagi 300. Kawan saya bukan ini secara kadang-kadang macam tu lah. Dia ada link dengan toke long. Long jenis kaya dia bagi ada. Kadang-kadang lepa pun ada pergi tunggu di hospital long. Tunggu apa? Ni tengok Cina ni mati ke tak lagi. Tu dia lebar tunggu long. Boleh buat duit. Kita try pergi tunggu kain kapan. Kain kapan pun duit. Apa nak bagi duit lah? Tak ada lah. Tu nak abang kata Islam itu mudah. Mudah bak mati. Cuma kita ni yang memayah-mayahkannya. Kita buat kerja yang tidak dituntut oleh Islam, tapi kita kata itulah aturan Islam. Betul tak? Sambut hari jadi anak. Dalam Islam mana ada hari jadi? Ulang tahun, okeylah, bolehlah ulang tahun. Ni dia kata hari jadi. Hang tahu ke bila anak hang jadi? Tak tahu, dalam perut kita tak tahu bila jadi kau apa. Tak tahu. Sambut hari jadi tiap-tiap tahun. Saya dengan bini saya tak ada pergi kat apa. Sambut apa? Mampu tiap-tiap tahun. Rotek pun tiap-tiap tahun, mampu nak sambut hari jadi anak lah. Dah. Ulang tahun pergi kat dia apa? Kadang-kadang bini abang, ini ulang tahun perkahwinan kita. Semoga kita Allah Ta'ala doa itu dah. Ni nak pergi beli apa-apa hadiah. Dia kata tiap-tiap tahun kena buat, mampu. Itu benda yang senang, tapi kita menyusahkan. Sambut hari ulang tahun anak, buh belon, buh tangan ni kepong. Mampu. Silat-silat Tok Wan tu sakit jantung tu. Belon tu kena pak kata Tok Wan terkejut, belon tu. Kenuri yang tak ada batuk-batuk kita buat. Sebab tu kita kena Islam yang mudah. Bukan kita mempermudahkan Islam dah. Islam tu dah mudah. Senang saja. Jadi janganlah tuan-tuan kita memayahkan Islam kita itu sehingga kita menjadi terseksa. Anak-anak kita pun jadi payah dah. Mudahkan ia kerana Allah Ta'ala nak mudahkan kita. Dan nak menghadap Allah pun adalah dalam keadaan yang begitu mudah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka disambung di sini, maka balasan syurga dan segala nikmat di dalamnya hendaklah menjadi harapan yang utama kepada setiap orang yang mematuhi ajaran Islam. Itu salah satu daripada kita mematuhi ajaran agama Islam, kerana Allah Ta'ala sediakan ganjaran. Di dunia kalau siapa sediakan ganjaran, semua pekat terpa. Stesen minyak seminggu diberikan hadiah RM100,000. Isilah minyak sepenuh-penuhnya. Dia bubuh tak berhenti. Isi borang ni nak bubuh. Duk arak tu. Arak selerak tu. Abang stesen minyak apa dia tak buh. Semua buh. Kaltek ke apa. Hak ada tu tawaran-tawaran hadiah semua dia buh. Hak iklan TV.
Sempoh-sempoh orang perempuan dibubuh ke? Kerana apa? Tawaran. Tapi Allah Ta'ala buat ni, kita tak pernah heran, kita tak pernah hentang. Itu saja menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dah berbelah bagi, dan kita lebih memberatkan urusan dunia berbanding dengan urusan-urusan akhirat. Kerana urusan akhirat ni, ya Allah, benda ganjaran yang berlimpah ruah. Tuan-tuan bayangkanlah, ni kita duduk dalam ni pun bukan duduk saja ni, tapi Allah Ta'ala mengarahkan malaikat, binatang-binatang di udara, binatang-binatang dalam lautan berdoa selagi mana kita berada dalam majlis ilmu. Kita tak dengar dan kita tak tahu, padahal itulah doa mereka supaya kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ada kawan-kawan kita minta doa kita taubat? Ada kita minta doa kat kawan kita? Ada? Kalau ada, bagus. Dan Nabi hebat tu, bagus kalau orang yang berdoa untuk sahabat dia, dan sahabat dia tak tahu, malaikat juga akan minta doa bagi kita. Tersebut nama kawan kita, ya Allah Tuanku, selamatkanlah kawanku sama keluarga dia, dan sebut nama, tapi dia tak tahu. Allah Ta'ala suruh malaikat pula berdoa untuk kita kepada Allah SWT. Bagus dia tu. Tapi dah ni kita main ni, dah ada dah pahala dan ganjaran daripada Allah. Sebab tu Islam mudah. Mai tak apa, lena tak apa. Tak apa, kalau lena pun tak apa. Keberkatan tu ada. No? Hak nak didik bukan kita, Allah Ta'ala. Oi, kalau mai semua sini cerdik semua, pakai tak ngaji dah. Tapi Allah Ta'ala yang menjaga dan mendidik kita. Jadi semua ni kita kena amal. Balik amal bermula daripada diri kita, ahli keluarga kita, beramallah. No? Sebab benda ini kalau ada ilmu, dia kena beramal. Kalau tak beramal, selera. Lingkuplah ilmu kita, dia akan pergi tumpang kepada orang lain pula. Kenapa? Oh, aku duduk dalam dada dia tak mau guna aku, biar aku pergi lain. Jadi ilmu bila kita tumpang, dia tumpang dekat kita, kita beramal, dia akan memberi manfaat kepada kita. Jadi sudah itu, benarlah harapan kita untuk mendapat ganjaran-ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggupkah kita nak tunggu mendongak ke langit ketika mana di padang mahsyar 40 tahun? Bukan 40 tahun dunia, 40 tahun akhirat tu. 500 tahun dunia lebih kurang semalam di akhirat. Lebih kurang. Ulama lah abang, kita nak tahu macam mana. Tu ya, 500 tahun di dunia lebih kurang semalam di akhirat. Lama noh di dunia, tapi di akhirat lebih kurang malam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi berkaitan dengan hadis di atas, sahabat tanya orang yang durhaka tu, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Baginda menjawab, sesiapa yang taat kepadaku akan masuk surga, dan sesiapa yang durhaka kepadaku maka sesungguhnya ia telah enggan. Durhaka pada Nabi, mana kata orang yang tak mau ikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No? Kita kalau kita tak mampu untuk melakukan kerja-kerja lain, ikutlah sunnah-sunnah Nabi yang mudah. No? Yang mudah mudah ni macam mana? Benda yang Allah yang kita dah buat lalu. Sikat rambut sunnah Nabi, taruh janggut sunnah Nabi. No? Kemudian isteri-isteri nak buat kat suaminya senang, meminyaki janggut suami, buh minyak rambut kat suami, buh itu hari upak pula dah perumpang sunnah Nabi dah. Jangan upak sampai santai gitu. Bubuh meminyaki rambut suami, masya-Allah, pahala je noh. Nak usap janggut isteri suami dia, tarik buah minyak bagi hitam sikit, no? Dia banyaklah sunnah-sunnah yang kita mampu buat, tapi banyak di antara kita malu siapa? Tak biasa nak buat. Belajarlah. Kita yang mengaji, kita kena buat. Kalau tak mengaji, nak buat mana tak tahu, tapi kita buat benda ni. Sunnah Nabi, orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
No? Mudah-mudahan. Sebab sedikit kita belajar, sikit-sikit. Ni bagi kita tak tahu langsung sunnah Nabi datang apa, payah. Tu pun mengaku Nabi-Nabi kita, tapi tak erti apa. Auzubillah min zalik. Baik tuan-tuan dan puan, masa cukup sampai di sini. Satu hadis yang kita baca yang pendek dan huraian yang pun serba ringkas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan didik kita, berikan kefahaman kepada kita, insya-Allah. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Saya sudahi majlis ini dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.